Ya, Yang Hormat daripada Seremban kan. Terima kasih kepada Tuan Speaker untuk berikan saya peluang untuk ambil bagian dalam rang undang-undang ini yang berbaca seperti DR 172012. Rang undang-undang ini ialah consequential daripada pindahan yang buat kepada Akta Keselamatan Negara. Sebelum saya bagi ucapan saya suka bagi tahu kepada Tuan Speaker, ahli-ahli yang berhormat sebelah sini bagi pihak Pakatan Rakyat tidak beri sokongan kepada apa-apa terrorist activity yang ambil oleh mana-mana pihak. Parti-parti dalam Pakatan Rakyat adalah satu DAP, PKR dan PAS ialah satu registered organisation mengikut undang-undang. Oleh sebab itu, kita sokong rule of law dan kita tidak terlibat dalam apa-apa activities yang illegal. Tuan Speaker, saya sudah semakan pindahan-pindahan di sini, dan sebelum saya datang ambil perhatian, menarik perhatian Speaker kepada undang-undang, saya akan cakap sedikit di atas hukuman mati. Dalam satu function menteri yang berkenaan ada bagi ucapan di mana daripada ucapan itu kita ada dapat indication kerajaan akan hapuskan hukuman mati. Dan menteri yang berkenaan katakan dia akan tunggu feedback daripada orang awam. Tetapi kita di sini, mengikut apa saya tahu, majoriti ahli-ahli yang berhormat daripada Pakatan Rakyat sokong satu pindahan untuk diberi itu bawa dalam Dewan yang mulia ini untuk buat pindahan di mana kita akan hapuskan hukuman mati. Ini sebab jikalau kita tengok keadaan di negara luar daripada Malaysia, banyak negara sudah hapuskan hukuman mati. Dan saya harap dalam masa yang akan datang kerajaan kita boleh introduce satu bil untuk hapuskan hukuman mati. Saya sudah semak pindahan-pindahan di sini dan saya suka menarik perhatian. Saya tidak sokong, ada 2-3 pindahan saya tidak sokong sebab saya suka baca, iaitu artikel 5 Perlembagaan Malaysia, iaitu dengan izin Tuan Speaker, artikel 5 yang katakan liberty of the person. No person shall be deprived of his life or personal liberty save in accordance with the law. Pandangan saya ialah ada sedikit pindahan di sini langgar artikel 5 Federal Constitution kita. Yang pertama, satu pindahan yang saya tidak boleh faham dan tidak boleh masuk akal ialah Section 445, iaitu kita bacakan di sini. Saya suka baca pindahan yang last, iaitu Clause 10, katakan satu section yang baru. Dan section yang baru ialah 445. Dan isu baru, ini electronic monitoring ialah satu perkara yang baru. Saya tahu ini digunakan di Amerika. Lain daripada Amerika saya tidak tahu. Dan banyak orang masa ini tidak tahu berkenaan dengan electronic monitoring sebab ini satu device yang baru digunakan untuk gunakan dalam mahkamah. Ya.
Terima kasih Seremban. Saya nak tanya dengan Seremban untuk masukkan sekali pertanyaan ni berkenaan dengan peranti tadi yang disebut electronic devices, monitoring devices. Saya nak tanya, adakah ini satu perbelanjaan yang baru oleh kerana ada terang kata bil ini melibatkan perbelanjaan kewangan yang baru, barangkali untuk tujuan pembelian peralatan. Apa, kalau boleh sikit kita nak tahu skala pembelian ini dan juga dari sumber manakah peralatan peranti ini yang akan bakal digunakan. Sebab ada beberapa negara yang menggunakan perkara ini, peralatan yang sama, dan ada setengah kata peralatan ini buatannya daripada negara Israel. Adakah benar atau pendapat Seremban perkara ini? Terima kasih. Terima kasih kepada Rabi. Berkenaan dengan belanjaan, saya menarik perhatian Tuan Speaker kepada perangan yang last dalam muka surat 11 yang katakan the bill will involve the government in extra financial expenditure, the amount of which cannot at present be ascertained. Apa dikatakan dalam clause ini ialah belanja untuk amendment ini ataupun device-device yang baru tidak disebutkan dalam perangan ini. Oleh sebab itu saya ingat yang berhormat Menteri boleh jawab soalan ini. Tadi Tuan Speaker, saya ada menarik perhatian Tuan Speaker kepada section yang baru 445 perangan 10, iaitu satu pindahan yang baru, iaitu electronic monitoring requirement on acquittal. Jikalau kita ada electronic monitoring, bila dia dapat jaminan daripada mahkamah, saya reserve saya punya pandangan di atas itu. Tapi apa saya heran ialah di bawah section 445 ialah satu situasi di mana bicara sudah habis. Daripada bicara sudah habis, dan kalau kita bacakan 445, perkataan yang sangat penting ialah acquittal. This is against the provision of section 5 of the Federal Constitution, mengikut pandangan saya, iaitu jikalau kes sudah buang daripada mahkamah dan dia akan dilepaskan oleh mahkamah, saya tidak faham kenapa seorang dilepas dan bebaskan oleh mahkamah yang mulia selepas satu bicara yang penuh mau dapat ini electronic monitoring. Saya bantah section ini sebab not only it is against Article 5 Perlembagaan Malaysia, tetapi this provision of law is also against, dengan izin Tuan Speaker, the human rights provision. Berkenaan dengan section-section yang lain, iaitu jikalau kita baca pindahan yang lain di bawah section pindahan paragraf 5, paragraf 5, iaitu di bawah section 116A, B dan C. Saya akan cakap sedikit di bawah dalam section 116A. Tiap-tiap kali kita datang kepada Dewan Yang Mulia, kita beri lebih kuasa kepada pihak polis. Jikalau kita tengok keadaan sebelum pindahan di bawah section 11A, masa ini sebelum pihak polis masuk dalam satu rumah atau satu bangunan, mesti mau dapat satu warrant. Ada exception, tapi biasanya dia mesti mau dapat satu warrant. Tetapi selepas pindahan ini, mengikut section 116A, polis boleh masuk dalam mana-mana bangunan atau mana-mana rumah tanpa satu warrant. Dan ini ialah satu blank check diberikan kepada pihak polis. Lain daripada itu, Tuan Speaker, saya akan sebutkan satu dua isu saja. Section 116C. Section 116C ada sedikit beza
berbeza daripada apa undang-undang kita ada masa ini. Di bawah Seksyen 116C, biasanya selepas pihak polis sudah dapat semua keterangan-keterangan, statement-statement, raja kasar, gambar-gambar dan keterangan-keterangan lain, baru tuduh satu orang kepada mahkamah. Tetapi di atas itu dapat keterangan-keterangan daripada semua pihak sebelum OKT dituduh dalam mahkamah, saya sokong itu. Tetapi di sini very seldom the situation ialah di mana selepas orang tuduh pihak polis boleh tambah dia punya keterangan, pergi cari saksi yang lagi, lagi keterangan, lagi dokumen dan bagi keterangan yang baru dalam mahkamah. Apa saya katakan di sini, biasanya ini pindahan tidak ada berapa baik sebab kita tidak beri kuasa kepada pihak polis di mana dia boleh ambil keterangan sebelum seorang kena tuduh dalam mahkamah secara installment. Bila satu ayah sudah buka satu file, selepas kumpulkan semua keterangan, baru kita tuduh OKT dalam court. Tetapi kalau kita bagi dia lebih masa, biasanya kita tidak beri peluang kepada pihak polis untuk ambil keterangan daripada pihak-pihak yang lain melalui installment. Tuan Speaker, saya ada satu atau dua poin saja, iaitu ini seperti saya katakan tadi, electronic monitoring device ialah satu perkara yang baru dan saya minta penjelasan kepada Menteri macam mana kita akan gunakan, dan juga belanjaan seperti yang dikatakan oleh YB tadi, berapa juta ringgit kenakan untuk kita introduce electronic monitoring seluruh Malaysia. Berapa juta ringgit? What is the cost? How many billion dollars? Saya suka bagi tahu, suka tahu. Terima kasih Tuan Speaker, itu saja. Saya tidak ada apa-apa lain. Thank you Tuan.